Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak 5AB, apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat dan bersedia ya nak belajar hari ini. Kita nak habiskan silibus kita iaitu tajuknya 4.3 Transformer. Sebenarnya anak-anak dah belajar Transformer ni masa di menengah rendah. Jadi sebelum mula kelas, pastikan anak dah baca umul kitab dan doa penerang hati. Jom kita lihat lebih lanjut tentang transformer. Masa di menengah rendah, anak-anak dah belajar kan ada dua jenis transformer, dah belajar bagaimana cara transformer berfungsi dan juga telah belajar mengira rumus melibatkan transformer. Kalau masih ingat kita ulang kaji sikit. Okey, kita ada dua jenis transformer. Kalau anak-anak perhatikan, kita ada injak naik, transformer injak naik dan transformer injak turun. Okey, kalau perhatikan sini, okey, kita lihat belah kiri ni. Okey, belah kiri kita ada gegelong primer. Yang ini untuk input. Input ni bersambung dengan bekalan kuasa lah. Okey, manakala kita akan ada output iaitu gegelong sekunder bersambung dengan beban atau peralatan elektrik. Kena kenal pasti yang mana input, yang mana output. Jangan terbalik. Tengok dia punya sambungannya. Dia bersambung dengan bekalan kuasa atau bersambung dengan beban. Okay, kalau perhatikan kat sini, lilitan pada primer sedikit berbanding sekunder. Jadi, ini dipanggil sebagai transformer injak naik. Jika sebaliknya, lilitan di primer lebih banyak berbanding lilitan di sekunder bilangannya, maka ini dipanggil transformer injak turun. Kedua-duanya ada kegunaan yang tersendiri. Prinsip kerja transformer ringkas. Kalau kita lihat jenis transformer dalam peralatan elektrik. Transformer injak turun ada dalam pengecas telefon bimbit. Manakala transformer injak naik ada dalam ketuhar gelombang mikro. Okey, ini adalah struktur transformer ringkas. Okey, tadi cikgu dah terang sedikit. Okey, kita lihat Di sini ada teras besi lembut berlamina, berlapis-lapis lah. Kemudian di sini kita ada gegelong primer. Bilangan lilitan pada gegelong primer kita label sebagai NP. So, gegelong primer ni bersambung dengan bekalan kuasa arus ulang alik. Ingat transformer hanya berfungsi apabila arus ulang alik, arus terus tidak boleh menyebabkan transformer itu berfungsi lah. Okey, so di sini pada gegelong primer tu kalau perhatikan kan dia dah sambung dengan bekalan kuasa, so ada arus yang mengalirkan di sini. So, bila mengalir di sini akan wujudnya medan magnet sementara lah. Selagi ada arus tu, ada wujudnya medan magnet. So, anak-anak dah belajar kan elektromagnet. Okey, so di situlah dituliskan garisan medan magnet kalau perhatikan di sini. Okey, kemudian di dekat gegelong sekunder ada lilitan juga. Bilangan lilitan tu simbolnya adalah NS. Kalau perhatikan di sini, lilitan di sekunder ni dia memotong dia memotong medan magnet yang terhasil daripada gegelong primer. So, di sini akan berlakunya aruhan elektromagnet. So, akan wujudlah voltaj sekunder, DGE teraruhkan. Kemudian, so adalah arus sambung dekat beban. So, di sini ada berlaku kebocoran flux magnet. Kita akan belajar nanti Okey, dekat litar primer, kita ulang lagi sekali dekat litar primer, okey, bekalan kuasa arus ulang alik yang bersambung tu dihasilkan arus ulang alik dalam gegelong primer. Kemudian arus ulang alik tadi akan menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dari segi magnitud dan arah. Maka selepas itu flux magnet daripada gegelong primer yang terhasil tadi dipautkan kepada gegelong sekunder.
melalui teras besi lembut. Masuk ke litar sekunda. Medan magnet yang berubah-ubah tadi akan mengaruh voltan ulang-alik merentasi gegelong sekunda. Jadi, ada di gitar arus. Jadi, adalah arus aruhan. Di situ berlaku aruhan elektromagnet. Dan di sini ada rumus yang anak-anak dah pernah lihat masa di menengah rendah. Voltan sekunda bahagi voltan primer sama dengan bilangan lilitan sekunda bahagi bilangan lilitan gegelong primer lah. So di sini perhatikan kalau sekunda di atas, dua-dua sekunda di atas, primer di bawah, dua-dua primer di bawah. Jangan terbalik. Okey, ada istilah transformer unggul Apa dia transformer unggul? Kalau kita lihat ada alat elektrik yang disambung kepada terminal output So sini primer lah, litar primer, di kanan ni litar sekunda. Transformer tersebut menerima kuasa input daripada bekalan kuasa dan membekalkan kuasa output kepada alat elektrik itu. Ini nampak Dia dapat kuasa input kemudian dia bekalkan kuasa output kepada alat elektrik. Oleh itu tenaga elektrik dipindahkan dari litar primer ke litar sekunda. Sebuah transformer yang beroperasi akan mengalami kehilangan tenaga. Bila dah mengalami kehilangan tenaga, maka kuasa output kecil daripada kuasa input. Maksudnya dia apa yang dibekalkan taklah 100% tu dikeluarkan. Jadi kecekapan transformer ni boleh ditakrifkan sebagai kuasa output bahagi kuasa input darab 100%. Dan yang ini pun anak-anak dah jumpa masa di menengah rendah. Pada masa kini, terdapat transformer dengan kecekapan yang tinggi iaitu sehingga 99%. Dan ini yang kita nak cerita sikit ada. Yang kita panggil transformer unggul ni adalah transformer yang tidak mengalami kehilangan tenaga iaitu kecekapannya 100%. So secara teori adalah transformer unggul So maka bagi transformer unggul apabila kecekapannya kuasa output per kuasa input darab 100% sama dengan 100%, maka kuasa input adalah sama dengan kuasa output. Anak-anak dah belajar kan? Kuasa macam mana dia punya rumus? P sama dengan VI ataupun IV kan? Okey. Sebab itulah di sini V di primer darab I di primer sama dengan V di sekunda darab I di sekunda. Dia samalah kuasa dia. Okay, kita lihat contoh pengiraan Rajang menunjukkan sebuah transformer yang disambung kepada sebuah alat elektrik bekalan kuasa. Jadi kita kena pastilah yang mana litar primer. So ini sambung dengan bekalan kuasa. Jadi ini adalah litar primer. Manakala yang bersambung dengan alatan elektrik atau beban ni adalah litar sekunda. Okey, soalan yang pertama. Nyatakan jenis transformer. Macam mana nak tahu? Kita lihat sama ada bilangan lilitannya ataupun voltannya bertambah atau berkurang. So daripada 240 jadi 3200. Maka ini adalah transformer injak. Anak-anak jangan injak injak naik. Kerana apa? Voltan di sekunda lebih besar daripada voltan di litar primer. Okey, hitungkan kecekapan. So, kita akan kira kecekapan bersama-sama. Jadi, sebelum tu kita keluarkan semua maklumat. Di mana kita ada VP 240 volt. Apa lagi yang digunakan? IP 4.00 ampere, 4 ampere. VS kita ada, berapa tu VS? 3200 volt. Dan juga IS, dia bagi 0.255 ampere tu dalam soalan kalau Swiss S dihidupkan. Jadi kita kira kecekapan adalah kuasa output bahagi kuasa input darab 100%. 100%.
Kuasa output adalah, kuasa adalah VI atau P sama dengan VI kan, ataupun P sama dengan IV. So output adalah sekunder. So VS, IS per, V besar ini. VP per IP. VP darab IP. Per pula. Darab 100%. So VS, IS masukkan je nilai. 3,200 darab IS 0.25 bahagi dengan VP 240. IP 4. Saya tulis 4 je lah sini. Darab 100%. So anak-anak dapat apa jawapannya? Tekan kalkulator. Dapat jawapan. Kecekapannya 83.33%. Senang kan? Prinsip kerja transformer melibatkan proses-proses seperti pengaliran arus dalam gegelang kuprum. Yang ini tadi dekat gegelong litar prima kan? Dekat litar prima. Pam medan magnet dan arus elektromagnet di litar sekunder lah. Okey, proses-proses ini boleh menyebabkan kehilangan tenaga berlaku dan transformer tak dapat beroperasi pada tahap optimum. Kebanyakan tenaga yang hilang tu adalah dalam bentuk tenaga haba. Jadi kita lihat dulu punca kehilangan tenaga ada 4. Dinyatakan di sini yang pertama rintangan gegelong, kesan kehilangan tenaga. Kenapa boleh hilang tenaga melalui rintangan gegelong? Sebab gegelong prima dan gegelong sekunder terdiri daripada dawai yang sangat panjang. Jadi apabila arus mengalir dalam gegelong yang berintangan, pemanasan dawai berlaku. Pemanasan dawai menyebabkan tenaga haba dibebaskan ke persekitaran lah. Manakala sebab yang kedua adalah arus pusar, di mana medan magnet yang berubah-ubah mengaruh arus pusar dalam teras besi. Arus pusar ini boleh memanaskan teras besi. Macam sama tadi, bila dah panas, membebaskan tenaga haba ke persekitaran. Manakala histerisis, yang ini bukan histeria, histerisis, teras besi dimagnetkan dan dinyah magnetkan secara berterusan oleh medan magnet yang berubah-ubah. Tenaga yang dibekalkan untuk pemagnetan tidak dapat dipulihkan sepenuhnya semasa penyah magnetan sebab dia berterusan kan. Perbezaan tenaga ini dipindahkan kepada teras besi untuk memanaskannya. Dan akhir sekali adalah kebocoran flux magnet. Flux magnet yang dihasilkan oleh arus prima tidak dipautkan sepenuhnya kepada gegelong sekunder. Okey, bila kita dah lihat punca kehilangan tenaga, kita tengok macam mana cara nak mengurangkan kehilangan tenaga. Yang pertama, rintangan gegelong. Kita kena kurangkan rintangan. Bagaimana caranya? Gunakan dawai kuprum yang lebih tebal sebab anak-anak dah belajar. Kalau dia berdiameter besar, dia lebih tebal, maka dia punya rintangan akan berkurang. Yang kedua adalah arus pusar. Macam mana nak kurangkan arus pusar tu? Gunakan teras besi berlamina berlapis-lapis yang terdiri daripada kepingan-kepingan besi yang nipis yang dilekatkan dengan gam penebat. Dan juga macam mana nak kurangkan histerisis berlaku, gunakan besi lembut sebagai teras sebab besi lembut dia senang dimagnetkan dan mudah dinyah magnet. Kenapa? Dia hanya memerlukan tenaga yang lebih kecil untuk dimagnetkan. Dan kebocoran flux magnet pula, bagaimana cara nak mengurangkannya? Melalui kita lilitkan gegelong sekunder di atas gegelong prima supaya semua flux magnet yang dihasilkan oleh arus prima akan melalui gegelong sekunder. Jadi soalan ni biasanya membantu anak-anak untuk menjawab soalan esei. Jadi anak-anak kena ingatlah apa dia punya punca. Bagaimana punca itu menyebabkan kehilangan tenaga dan juga bagaimana nak mengurangkan kehilangan tenaga tersebut. Dalam operasi transformer, arus pusar merupakan satu punca kehilangan tenaga. Walaupun nampak macam tak elok kan, tapi ada manfaatnya juga kepada manusia. Contoh dalam gambar ajar tu, medan magnet ni mengarahkan arus pusar pada dasar kuali. Jadi, dasar kuali tu akan menjadi panas.
Okey, kita lihat kegunaan transformer dalam kehidupan harian. Kita lihat sedikitlah. Transformer injak turun digunakan dalam pengecas komputer riba, mesin fotokopi dan mesin gimpalan. Manakala transformer injak naik digunakan dalam ketuhar gelombang, defibrillator yang kita bekalkan tenaga elektrik tu apabila orang yang jantung dia lemah. Dan juga mesin sinar X. Okey, kita lihat contoh sebuah transformer disambung ke bekalan kuasa 240 volt. So ini adalah inputnya lah dan sebelah sini output di mana voltanya 18 volt dan juga kuasanya 27 watt. Okey, so NS dia 60 lah. Hitungkan nilai gegelung prima. Okey, dia nak cari NP, bilangan lilitan Arus litar sekunder IS dan arus litar prima IP. So, kita jawab A dululah. Sebelum jawab, kita senaraikan maklumat yang nak diguna pakai. So, kita dapat VP dia bagi 240 volt. Kemudian dia bagi VS 18 volt. Kemudian dia bagi NS 60 NP yang kita nak carikan. Okey, jadi di situ adalah rumus yang kita dah belajar lah. VS per VP sama dengan NS per NP. So VS 18, VP 240. NS nilainya 60, NP tak tahu. Jadi bagaimana jawapannya? NP dapatlah nilai. Dapat berapa nilai? Guna kalkulator. Dapatlah nilai 800. Macam mana dapat? 60 darab 240 bahagi 18. Okey, manakala yang kedua pula, yang B. Okey, cari IS. IS apa? Okey, diberi kuasa outputnya. Cikgu tulis sebagai P outputnya adalah 27 watt kan. So P sama dengan IV kan ataupun VI, tak kisahlah mana-mana. Okey, so 27 ni sama dengan IS darab VS. So IS darab VS tadi berapa? VS dia bagi 18. So IS adalah 27 bahagi 18. Jadi dapatlah nilai 1.5 ampere. Okey, untuk yang C, cari IP. Dah ada IS, IMP dan lain-lain maklumat. Tengok dia kata andaikan bahawa transformer unggul. Jadi power kuasa input sama dengan kuasa output lah. So di sini kita akan dapat disuruh cari IP kan. So IPVP sama dengan anak-anak boleh juga tuliskan 27 tu terus kan sebab dah tahu kan. Okey. So IP tak tahu, VP adalah 240 sama dengan 27. Jadi IP adalah 27 bahagi 240. Dapatlah jawapan 0.1125 ampere Okey, mudah sangat benda yang dah pernah jumpa pun sebelum ni. Sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dah belajar juga masa di Tarzan 3. Di mana nak tahulah transformer ni peranan penting dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik dari stesen jana kuasa kepada pengguna. Ada 3 kan, 3 step. Penjanaan elektrik, kemudian penghantaran elektrik dan juga pengagihan elektrik. Pada peringkat penghantaran tenaga elektrik, transformer injak naik digunakan untuk menaikkan voltan dalam kabel kuasa supaya arus dalam kabel kuasa menjadi kecil. Kenapa nak kecilkan? Supaya kurang kehilangan tenaga elektrik daripada kabel kuasa. Makin besar arus, makin besar kehilangan tenaga elektrik. Pada peringkat pengagihan tenaga elektrik pula, transformer injak turun digunakan untuk menurunkan voltan kabel kuasa secara berperingkatlah ikut kegunaan sama ada perindustrian ataupun kediaman.
Alhamdulillah dah habis silibus kita. Untuk fizik tingkatan 5. Seronok kan? Tapi dalam seronok tu kena muhasabah dirilah. Sama ada anak-anak dapat tak yang cikgu ajar. Okey. Ataupun banyak yang tertinggal. Tolong ya, kita ada banyak masa lagi. Ni sebenarnya ada masa lagi. Dikira banyak, cukup untuk anak-anak tingkatkan usaha. Jangan putus asa. Cikgu harap anak-anak boleh berjaya dalam bukan subjek fizik sahaja tapi dalam semua subjek. Tapi dengan syaratlah anak-anak kena berusaha. Kita tak boleh buat apa kecuali kita usaha dan doa. Itu sahaja yang kita mampu buat. Jadi yang kita mampu buat, kita buatlah. Tu jangan jadikan alasan lah malas ataupun lain-lain faktor tu jadikan alasan rugi. Harap-harap anak-anak gunakan peluang yang ada. Okeylah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.